Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar baru Pusat Pengajian Prime Universiti UNIMAS. Saya Muhammad Razif Osman selaku Timbalan Pengarah 2 akan menyampaikan taklimat hal ehwal pelajar dan taklimat mentor-menti. Untuk taklimat hal ehwal pelajar, pertama sekali saya akan berkongsi berkenaan aktiviti-aktiviti pelajar yang dijalankan di Pusat Pengajian Prime Universiti. Kita ada pelbagai aktiviti yang dijalankan oleh para pelajar melalui kursus-kursus teras, kursus-kursus generik, Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar ataupun dikenali sebagai JPP, dan juga aktiviti-aktiviti daripada jemputan luar. Sebahagian daripada aktiviti-aktiviti ini akan mempunyai markah merit yang akan digunakan bagi menentukan pemilihan program ijazah. Contoh aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan pada ambilan yang lepas. Sebagai contoh, untuk aktiviti daripada kursus teras, kita ada biology educational trip di mana pelajar pergi keluar di taman-taman negara di seluruh Kuching Samarahan dan akan menyiapkan tugasan yang telah ditetapkan oleh kursus biologi. Khususnya bagi kursus-kursus teras, kita ada kolokium biologi juga dan juga kolokium kimia. Kursus-kursus generik juga menawarkan beberapa aktiviti untuk para pelajar seperti house rally, di mana setiap kumpulan pelajar akan dibahagikan mengikut kumpulan generik masing-masing dan akan bersaing dalam pelbagai jenis pertandingan yang akan dianjurkan oleh setiap kumpulan generik. Seterusnya kita ada juga aktiviti-aktiviti berbentuk community ataupun community outreach, di mana pelajar akan pergi keluar di komuniti-komuniti sekitar Kuching Samarahan dan membuat pelbagai aktiviti yang bertemakan komuniti seperti gotong royong, mengecat surau, mengecat tadika, bersihkan kawasan pantai dan sebagainya juga. Selain itu, pelajar juga didedahkan dengan kemahiran bercucuk tanam melalui aktiviti yang dikenali sebagai Amazing Maze. Setakat ini, pelajar-pelajar telah didedahkan dengan teknik-teknik penanaman jagung seperti yang anda dapat lihat dalam gambar yang disediakan. Untuk aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar atau JPP, sebagai contohnya Majlis Hari Raya dan Majlis Makan Malam Asasi yang selalu diadakan pada hujung semester. Selain itu, kita juga mendapat jemputan-jemputan luar, aktiviti yang dianjurkan oleh pusat-pusat asasi atau matrikulasi di luar, di seluruh negara, seperti Sukan Asasi Malaysia, pertandingan debat dan pertandingan inovasi. Untuk makluman, setiap aktiviti yang dianjurkan oleh pelajar, khasnya yang dianjurkan melalui Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar, memerlukan pelajar untuk menyediakan kertas kerja dan kertas kerja tertakluk kepada kelulusan Pusat Pengajian Prime Universiti. Seterusnya, saya akan juga memperkenalkan Jawatan Perwakilan Pelajar ataupun JPP. Saya percaya ada taklimat khas berkenaan Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar di mana persatuan pelajar-pelajar dipilih melalui undian yang dijalankan. Saya berharap para pelajar dapat mencalonkan diri sendiri ataupun kawan-kawan yang dikenali mempunyai bakat-bakat kepimpinan yang tinggi. Okay, saya harap pelajar dapat menumpukan perhatian pada taklimat yang akan disampaikan oleh Encik Abdul Al-Hafiz kelak. Seterusnya, saya akan berkongsi sedikit berkenaan fasiliti-fasiliti di sekitar kampus. Okay, diharapkan para pelajar dapat masuk ke kampus dan dapat menikmati kemudahan yang telah disediakan di sekitar kampus. Antaranya ialah kita ada pusat akademik yang merangkumi makmal-makmal biologi, makmal kimia, makmal fizik, makmal komputer, bilik tutorial dan sebagainya.
kita juga mempunyai masjid khas yang terletak memang berhadapan kampus kompleks akademik, iaitu Masjid Kampus Timur, dan juga perpustakaan sendiri ataupun dikenali sebagai Petari, dan juga kita mempunyai dewan-dewan kuliah. Seperti anda dapat lihat dalam gambar ni lah. Fully kita boleh menjalankan sesi pembelajaran secara bersemuka dan pelajar dapat masuk ke dalam dewan kuliah. Selain itu, kita ada juga fasiliti-fasiliti yang disediakan disediakan di kampus barat. Antaranya kita ada library ataupun perpustakaan yang lebih besar, dikenali sebagai Petari. Kita ada kolam renang Olympic size yang terletak di pusat kompleks sukan UNIMAS. Di kompleks sukan UNIMAS juga terdapat gelanggang futsal, gelanggang badminton, gelanggang bola tampar, gelanggang tenis, padang bola sepak, padang rugby dan sebagainya. Kita ada juga stadium bagi yang aktif dalam aktiviti olahraga, boleh jogging-jogging petang-petang di stadium UNIMAS. Bagi yang pandai berkayak, UNIMAS juga kita mempunyai tasik-tasik yang besar dan mempunyai kemudahan berkayak khas untuk pelajar-pelajar yang mahir dalam berkayak. Okay, seterusnya adalah kemudahan kolej kediaman. Untuk para pelajar asasi, kolej kediaman yang ditawarkan adalah seperti Kolej Seroja, Kolej Rafflesia, dan untuk pelajar International Foundation of Science di Kolej Dahlia. So, jangan bimbang, memang kemudahan akan disediakan kepada pelajar, sekiranya pelajar akan masuk ke kampus. Seterusnya, saya akan memperkenalkan bantuan-bantuan kewangan yang ditawarkan kepada pelajar. Pertama sekali adalah bantuan kewangan asasi. Bantuan ini dibiayai oleh Kementerian Pengajian Tinggi, KPT, dan ditawarkan kepada pelajar golongan sasaran B40 dan M40 sahaja. Bermaksud pendapatan keluarga di bawah RM10,959 sebulan. Antara syarat-syarat bantuan ialah pelajar tidak menerima mana-mana bantuan kewangan. Jumlah bantuan adalah berjumlah RM3,920 dan ini merangkumi yuran dan allowance sara hidup. Selain itu, allowance tambang penerbangan juga ditawarkan sekali saja kepada pelajar, khasnya bagi pelajar yang dari Semenanjung nak pergi ke Sarawak, daripada Sabah pergi Sarawak, dan Labuan pergi ke Sarawak. Bantuan ini akan dibuka dan pelajar boleh memohon melalui pihak universiti. Kita akan buat satu pengumuman kelak pada masa terdekat dan pelajar boleh membuat permohonan berdasarkan kelayakan masing-masing. Okay, selain itu, bantuan kewangan tambahan juga disediakan. Ini merangkumi bantuan-bantuan yang ditawarkan oleh pihak luar seperti bantuan kewangan Baitul Mal, ini untuk negeri Sarawak, yayasan negeri mengikut negeri masing-masing, beasiswa negeri, dan untuk bantuan kewangan yang ditawarkan di peringkat UNIMAS, kita ada zakat dan endowment UNIMAS. So, untuk memohon bantuan-bantuan ini boleh melalui boleh memohonlah daripada pihak Pusat Pengajian Universiti dan kita akan cuba proses berdasarkan kelayakan dan ketersediaan pada masa tersebut. Okay, seterusnya saya akan memberi sedikit taklimat berkenaan mentor-menti yang dijalankan di Pusat Pengajian Universiti UNIMAS. Untuk pengetahuan, kita ada sistem mentor-menti di mana mentornya adalah terdiri daripada staf akademik, manakala menti adalah daripada pelajar. Okay, setiap kumpulan akan terbahagi kepada kumpulan yang kecil lah, dan setiap kumpulan mungkin merangkumi sekitar 20 menti dan seorang mentor, iaitu pensyarah lah. Okay, tujuan utama kita mengadakan sistem mentor-menti di Pusat Pengajian Universiti adalah pertama sekali kita memberi peluang kepada para pelajar dapat mengenali rakan-rakan yang berada dalam kumpulan masing-masing dan juga dapat berkenalan dengan pensyarah ataupun mentor. Selain itu,
para mentor dan para mentee juga dapat berbincang berkenaan hal-hal akademik yang berlangsung di sepanjang semester. Sekiranya ada masalah berkenaan kelas, berkenaan apa yang dihadapi semasa pembelajaran, boleh berbincang dengan mentor masing-masing. Selain itu, platform mentor-mentee juga menyediakan ruang kepada pelajar untuk berbincang selain hal-hal akademik, iaitu hal-hal peribadi yang dihadapi oleh pelajar. Okay, ini termasuk apa masalah dengan rakan-rakan, masalah dengan apa yang berlaku di college, masalah kewangan dan sebagainya. Platform mentor-mentee juga boleh digunakan oleh para pelajar untuk mendapatkan nasihat berkenaan pemilihan program ijazah. Bila habis saja nanti asasi, pelajar perlu membuat pilihan program ijazah yang ditawarkan UNIMAS dan berdasarkan itu pelajar perlu membuat pilihan yang betul. So selain itu juga pelajar boleh mendapat nasihat untuk pilihan kerjaya kelak. So ini berdasarkan pilihan program ijazah yang dibuatlah. Dan selain itu, pelajar juga boleh membuat memohon bantuan kaunseling sekiranya memerlukan bantuan daripada pihak-pihak yang pakar, memerlukan nasihat yang tidak dapat diberikan oleh mentor, boleh memohon daripada pihak unit kaunseling UNIMAS. Okay, saya juga ni berkongsi berkenaan sedikit cabaran yang dihadapi oleh pelajar di Pusat Pengajian Ampang Universiti berdasarkan pengalaman pelajar yang lepas. Seperti sedia maklum, kebanyakan pelajar yang masuk ke pusat asasi atau matrikulasi akan mengalami perubahan persekitaran, tak kiralah sama ada dari segi akademik, dari segi hubungan sosial, dari segi penyesuaian dengan tempat yang baru dan sebagainya. Apabila pelajar menghadapi perubahan-perubahan ini, sudah semestinya sebahagian pelajar akan menghadapi kesukaran untuk menyesuaikan diri. So, gunakanlah platform mentor-mentee ini untuk berbincang dan berkongsi pengalaman yang cabaran yang dihadapi oleh para pelajar. Selain itu, pelajar juga akan mendapat ruang untuk bebas bergaul dengan kawan-kawan dan mungkin akan menghadapi masalah untuk hidup berdikari sebab sebelum ini mungkin tak pernah hidup berdikari, tak pernah berjauhan daripada keluarga dan mungkin menghadapi kesukaran. Ini antara cabaran-cabaran yang mungkin dihadapi oleh pelajar selepas mereka masuk ke kampus kelab. Selain itu juga semestinya akan menghadapi isu-isu pembelajaran khasnya pada masa kini di mana kebanyakan sesi pembelajaran dijalankan secara atas talian atau online. Mungkin ada yang menghadapi masalah menjalani pembelajaran secara online, apakah kekangan, tak ada line internet dan sebagainya. Boleh juga berbincang dengan mentor masing-masing. Selain itu, isu-isu peribadi juga selalu terjadi di kalangan para pelajar apabila mereka masuk universiti. Ini antara masalah lain, mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan semasa dan mungkin menghadapi masalah dan menyebabkan pelajaran mereka terganggu. Okey, so untuk makluman semua, kumpulan mentor-mentee seperti yang saya beritahu tadi terdiri daripada kumpulan yang kecil dan akan diketuai oleh mentor masing-masing iaitu staf akademik atau pensyarah anda. Dan perjumpaan boleh dibuat secara bentuk rasmi atau tidak rasmi. Rasmi ni mungkin dalam bentuk jumpa semua sekali ahli-ahli mentee dalam 20 orang. Mungkin tidak rasmi, pelajar nak jumpa, nak PM tepi, nak jumpa secara peribadi pun boleh dibuat. Asalkan temu janji dibuat dengan mentor terlebih awal. Dan setiap kumpulan mentor-mentee akan dibahagi dalam kumpulan-kumpulan WhatsApp masing-masing. So, kumpulan WhatsApp ni akan menjadi satu platform lah untuk pelajar, untuk mentor juga berkongsi apa-apa maklumat terkini yang dirasakan perlu untuk berkongsi dengan para pelajar. Dan gabungan-gabungan kumpulan mentor-mentee ini akan membentuk kumpulan generik. Ini sebagai contoh, nanti satu kumpulan generik akan dibentuk merangkumi 5 atau 4 kumpulan mentor-mentee. Dan ketua-ketua fasilitator bagi setiap kumpulan generik terdiri daripada mentor kumpulan masing-masing.
Okey, ini adalah contoh pada ambilan lepas di mana kita mengadakan perjumpaan mentor-mentee secara maya. Pada masa ini pelajar tak masuk lagi dalam kampus. So mereka berjumpa secara maya, secara online melalui aplikasi Zoom, Microsoft Teams dan sebagainya lah. Okey, selepas pelajar masuk, kita mengadakan satu hari khas iaitu hari mentor-mentee di mana para pelajar mentee-nya mengadakan aktiviti bersama-sama dengan mentor masing-masing mengikut aktiviti yang telah dipersetujui bersama. Jadi yang anda dapat lihat dalam gambar, ada yang tengok main bola basketball, ada yang pergi berkayak, ada yang pergi berbasikal, ada yang pergi melawat museum, living museum dan pelbagai lagi aktiviti. Okay, seterusnya saya akan memperkenalkan saluran-saluran komunikasi rasmi yang kita gunakan di Pusat Pengajian Pra-Universiti UNIMAS. Pertama sekali, saya akan memperkenalkan platform pembelajaran iaitu dikenali sebagai eLib. Platform ini adalah merupakan platform portal rasmi pembelajaran atas talian di UNIMAS. Untuk setiap kursus, pelajar akan didaftarkan mengikut eLib masing-masing dan semua pengumuman, nota kuliah, tugasan akan dimuat naik di eLib khusus. Untuk platform peperiksaan secara atas talian juga akan menggunakan platform eLib yang dikenali sebagai eLib Exam. Maklumat lanjut berkenaan eLib akan dikongsi oleh Encik Adrus semasa taklimat pembelajaran nanti. Seterusnya, saya akan memperkenalkan saluran komunikasi rasmi di Pusat Pengajian Pra-Universiti UNIMAS. Seperti yang anda dapat lihat, ada 7 saluran komunikasi yang digunakan di PPPU. Pertama sekali adalah kumpulan Telegram ataupun Telegram Group. Kedua adalah Facebook Group. Tiga adalah WhatsApp Group. Keempat adalah melalui email. 5, website. 6, media sosial. Dan 7 adalah melalui papan kenyataan. Untuk item 1, 2, 3 dan 4 yang dikuningkan di sini, saya menyarankan semua para pelajar untuk menyertai saluran-saluran komunikasi ini sebab adalah penting supaya pelajar tidak ketinggalan untuk semua hebahan yang akan dibuat kelab. Untuk saluran Telegram, kita menggunakan tajuk PPPU Official Sesi 2021/2022. So, saya harap pelajar tidak termasuk di dalam kumpulan yang salah. Pastikan sesi adalah betul, iaitu 2021 dan 2022. Semua maklumat rasmi daripada Pusat Pengajian Pra-Universiti akan dihebahkan melalui saluran Telegram ini. Dan bentuk saluran adalah melalui hebahan sahaja. So, pelajar tak boleh chat melalui Telegram rasmi ini. Seterusnya adalah melalui Facebook Group rasmi Pusat Pengajian Pra-Universiti UNIMAS. Mohon para pelajar yang mempunyai akaun Facebook untuk menyertai grup yang disediakan. Pastikan para pelajar menyertai kumpulan yang betul. Ada banyak kumpulan Facebook berdasarkan ambilan yang lepas-lepas dan pastikan header kumpulan adalah seperti yang dipaparkan pada skrin. Okay, dan ini khas untuk ambilan 2021 dan 2022 sahaja. Dan pelajar yang ingin masuk ke grup ini disarankan menggunakan nama akaun Facebook yang sebenar. Jangan guna nama samaran yang tidak dapat dikenal pasti. Okay, so pelajar yang menggunakan nama samaran, kita tidak akan benarkan untuk masuk ke dalam grup ini. Okay, sekiranya ada pelajar yang mempunyai keberatan untuk menggunakan akaun peribadi masing-masing, saya sarankan buatlah satu akaun yang ekstra yang gunakan nama sebenar dan hanya digunakan untuk menyertai kumpulan Facebook ini. Seterusnya adalah kumpulan WhatsApp. Kumpulan WhatsApp yang rasmi terdiri daripada WhatsApp kuliah dan juga kumpulan WhatsApp mentor-mentee. So, pelajar akan masuk ke dalam kumpulan-kumpulan ini dan
semua maklumat akan dikongsi ke dalam kumpulan-kumpulan WhatsApp kuliah dan juga kumpulan WhatsApp mentor-mentee. Pastikan pelajar masuk ke dalam kumpulan yang betul. Seperti contoh, jika anda kumpulan ayat 1, anda masuk dalam kumpulan ayat 1, jangan masuk kumpulan lain. Sekiranya anda kumpulan mentor-mentee 1, jangan masuk dalam kumpulan mentor-mentee 5, 6, 7 dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah email rasmi. So, pelajar juga boleh membuat pertanyaan dan aduan berkenaan hal akademik dan hal ehwal pelajar melalui email pppu@unimas.my. Semua email hendaklah menggunakan email siswa sahaja. Contoh email siswa seperti berikut: menggunakan nombor metrik @unimas.my. Semua pelajar akan diberikan email siswa masing-masing. Dan email hendaklah ditulis dengan etika yang betul. Bermaksud, hendaklah mengandungi pengenalan diri dan nyatakan masalah atau soalan yang menggunakan ayat yang betul. Okay, saya percaya ramai pelajar dah pun didedahkan dengan etika penulisan yang betul, supaya nanti kita dapat faham apa masalah yang dikemukakan. Sekarang ada pelajar yang tulis pernyataan atau permasalahan tapi kurang jelas apa masalah yang dihadapi. So, dengan itu kami tidak dapat membantu para pelajar lah. Okay, hanya email yang ditulis dengan etika yang betul sahaja akan dilayan. Pihak kami akan melihat semua email dan berdasarkan apa keperluan akademik ataupun adakah keperluan hak ehwal pelajar, kita akan respon. Papan kenyataan juga kita gunakan, lokasinya terletak di Pejabat Akademik 1. Secara lazimnya papan kenyataan ini digunakan untuk memaparkan keputusan peperiksaan pertengahan semester. Okay, seterusnya saya akan memperkenalkan media-media sosial di Pusat Pengajaran PAH Universiti. Di Pusat Pengajaran PAH Universiti kita ada Facebook page, kita ada akaun Twitter rasmi, kita ada akaun Instagram rasmi dan kita ada juga akaun YouTube rasmi. Pertama sekali adalah Facebook page Pusat Pengajaran PAH Universiti. Para pelajar boleh search nama Pusat Pengajaran PAH Universiti Unimas dan like page tersebut. So lazimnya page ni hanya digunakan untuk hebahan atau apa-apa event atau aktiviti yang berlaku di sekitar Pusat Pengajaran PAH Universiti lah. Ini untuk hebahan untuk yang boleh dilihat oleh semua orang. Seterusnya adalah akaun Instagram rasmi, atau nama handle-nya lah Asasi Unimas. Boleh search di Instagram dan dapat lihat aktiviti-aktiviti yang telah dibuat pada ambilan yang lepas, batch-batch yang lepas. Kita akan kongsi semua gambar-gambar aktiviti lah di akaun Instagram rasmi. Selain itu, kita juga ada akaun Twitter rasmi, Unimas PPPU. Boleh search handle Unimas PPPU. Sama juga seperti Facebook page, akaun Twitter juga digunakan untuk hebahan kepada semua. Kita juga ada website rasmi iaitu www.pppu@unimas.my. Ini lebih kepada maklumat-maklumat yang merangkumi maklumat program, maklumat-maklumat yuran dan sebagainya. Para pelajar boleh melayari website inilah. Dan akhir sekali adalah akaun YouTube rasmi iaitu Pra Unimas. Boleh search Pra Unimas di YouTube. Anda akan jumpa video-video YouTube yang telah dihasilkan oleh Pra Universiti dan juga video-video yang dihasilkan oleh para pelajar ambilan yang lepas. Okey, itu sahaja untuk taklimat saya. Saya ingin sekali mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar baru Pusat Pengajaran PAH Universiti Unimas dan semoga maju jaya diucapkan kepada semua. Terima kasih.